Sebuah daerah dinaiki air minyak Di bencana khususnya hadapi bencana yang dikelikut Musing pula dalam Assalamualaikum, Kapsul APM edisi 14 Disember 2022 bersama saya, Lieutenant Muda Pertahanan Awam Muhammad Zaki Abdul Rahman dan rakan penyampai. dan saya Lieutenant Muda Pertahanan Awam Hidayat Abdullah. Antara yang menarik dalam Kapsul APM minggu ini: Tahniah dan selamat datang yang berhormat Datuk Armizan Muhammad Ali, Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Hal Ehwal Sabah, Sarawak dan tugas-tugas khas. Monsun Timur Laut mengakibatkan banjir di negeri-negeri pantai timur. Warga APM mengucapkan sekalung tahniah dan selamat datang kepada Yang Berhormat Datuk Armizan bin Muhammad Ali di atas pelantikan beliau sebagai Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Hal Ehwal Sabah, Sarawak dan tugas-tugas khas. Pelantikan beliau yang diumumkan pada 10 Disember yang lalu sememangnya dinantikan warga APM yang berada di bawah portfolio Menteri Tugas-Tugas Khas. Sehubungan itu, Datuk Armizan Muhammad Ali bertemu Ketua Pesuruhjaya dan pegawai-pegawai kanan APM dalam satu perjumpaan taklimat APM kepada Yang Berhormat Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Hal Ehwal Sabah, Sarawak dan tugas-tugas khas yang berlangsung pada 12 Disember yang lalu. Dalam perjumpaan berkenaan, taklimat berkenaan penugasan dan kekuatan APM disampaikan oleh Yang Amat Setia Tuan Aminur Rahim Muhammad, Ketua Pesuruhjaya APM bersama pengarah-pengarah bahagian Ibu Pejabat APM. Perjumpaan berkenaan turut membincangkan koordinasi antara APM dan Agensi Pengurusan Bencana Negara dalam persiapan menghadapi bencana dalam monsun Timur Laut, khususnya banjir. Monsun Timur Laut yang membawa hujan lebat dan angin kencang kini mengakibatkan banjir di negeri-negeri pantai timur semenanjung Malaysia. Di Pahang, beberapa buah daerah dinaiki air menyaksikan beberapa buah pusat pemindahan sementara PPS dibuka. Bercakap kepada wartawan RTM, Kenal Pertahanan Awam Cik Adam Abdul Rahman memberitahu anggota APM Pahang di daerah-daerah terjejas banjir telah digerakkan manakala sebahagian lagi bersiap sedia untuk digerakkan bertugas pada bila-bila masa. Beliau sempat melawat mangsa-mangsa banjir yang ditempatkan di PPS SMK Seri Semantan selain melihat anggota-anggota APM dan petugas di PPS berkenaan. Turut bersama petugas-petugas media RTM, Pahang dan Kosmo. Manakala di Terengganu, 9 PPS dibuka melibatkan 627 penduduk sehingga 12 Disember. Timbalan Pengarah Pertahanan Awam Negeri Terengganu, Major Pertahanan Awam Muhammad Hafiz Asikin yang ditemui wartawan RTM memaklumkan info berkenaan dalam berita RTM pada 12 Disember yang lalu. Sementara itu, perkembangan banjir di Kelantan pula mencatatkan jumlah mangsa tertinggi setakat 13 Disember iaitu seramai 1,964 orang yang ditempatkan di 7 buah PPS di daerah Ratau Panjang. Teruskan mengikuti media sosial rasmi APM untuk perkembangan banjir yang berlaku seluruh negara. Pada 12 Disember yang lalu, Pejabat Daerah Pertahanan Awam MUA telah menerima kunjungan hormat daripada Ahli Parlimen daerah berkenaan Yang Berhormat Syed Saddiq Syed Abdul Rahman. Kunjungan Ahli Parlimen itu disambut Pengarah Pertahanan Awam Negeri Johor, Pegawai Pertahanan Awam Daerah Muar dan anggota APM Muar. Dalam lawatan berkenaan, Yang Berhormat Syed Saddiq berkesempatan meninjau Pusat Kawalan Operasi dan MES 999 Muar dalam mendapatkan info lanjut persediaan APM menghadapi bencana khususnya di daerah Muar. Kehadiran Ahli Parlimen Muar itu juga sempat beramah mesra bersama pegawai dan anggota APM daerah berkenaan. Sedar akan peranan APM dalam tugasan kecemasan khususnya perawatan pra-hospital, 2 orang pegawai dari Pusat Latihan Pertahanan Awam Wilayah Selatan (PULAPAS) dijemput menyertai kursus Pre-Hospital Care dan Pelan Bencana CD12 2022 Tactical Care Anjuran Hospital Tentera Darat Kem Sirajuddin.
Kursus yang berlangsung selama 5 hari bermula 5 hingga 9 Disember itu disertai Kapten Pertahanan Awam Syaiful Azril Zainal dan Lieutenant Pertahanan Awam Suhaimi Mak Idris dari Pulapas selain pegawai perubatan dan anggota lain-lain pangkat dari Angkatan Tentera Malaysia ATM. Kursus yang melibatkan latihan teori dan praktikal itu selain memberi pendedahan pengurusan perawatan prahospital seperti triage, turut didedahkan dengan bencana yang boleh mengakibatkan kasualiti dan kecederaan dengan jumlah mangsa yang tinggi. Syabas dan tahniah kepada kedua-dua pegawai yang terlibat. Bagi segmen Cakna APM minggu ini, sama-sama kita saksikan video aktiviti dan program APM yang berlangsung di peringkat daerah dan negeri. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nadrah binti Abdul Jalil, APM Daerah Jerantut melaporkan. Pada 11 Disember 2022, anggota APM Kuala Tahan telah menghantar 7 set kit makanan untuk penduduk asli Batat di Kampung Dadari yang terjejas kerana gangguan gajah liar di penempatan sementara mereka di Sungai Abai. Untuk makluman semua, pada 10 Disember 2022, anggota APM telah meninjau di penempatan sementara mereka di Sungai Abai dan mengenal pasti bantuan yang mereka perlukan. Untuk makluman, sumbangan ini telah diperoleh daripada kit bantuan bencana dan juga NGO. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Pada 1 Disember 2022, APM Daerah Temerloh telah menerima laporan awal bencana ribut daripada penghulu mukim Semantan 2. Kejadian yang berlaku kira-kira jam 5 petang pada 30 November 2022 melibatkan sebuah rumah di Kampung Punjung Lancang. Semasa kejadian tersebut, tiada kecederaan dan kemalangan jiwa dilaporkan berlaku. Sepasukan anggota bertugas telah diikarah ke lokasi bagi pemantauan dan lawatan ke rumah mangsa di mana kedua-dua suami dan isteri ialah OKU. Sumbangan kit makanan kepada mangsa juga telah diberikan oleh anggota yang membuat pemantauan ke lokasi. Laporan kerosakan telah diambil dan diserahkan kepada Sekretariat Bencana Daerah untuk tindakan selanjutnya. APM Negeri Selangor sertai program Selangor Mega Job Fair 2022. 11 Disember 2022, Ahad. APM Negeri Selangor yang diwakili oleh APM Daerah Hulu Langat telah menyertai program Selangor Mega Job Fair 2022 bertempat di Maeb Serdang. Program yang berlangsung selama 2 hari iaitu pada 10 hingga 11 Disember 2022 ini adalah anjuran Pentadbiran Kerajaan Negeri Selangor di bawah Exco Generasi Muda, Sukan dan Modal Insan bermula pada jam 9 pagi sehingga jam 5 petang. APM Daerah Hulu Langat diketuai oleh Kapten Pertahanan Awam Roslan bin Lok, Pegawai Pertahanan Awam Daerah Hulu Langat bersama-sama 2 pegawai pasukan dan 1 anggota lain-lain pangkat telah berada di booth APM bagi menjayakan program ini. Orang ramai yang berkunjung ke booth pameran APM telah diberikan sedikit penerangan tentang fungsi APM dalam masyarakat serta ketika bencana berlaku. Selain itu, pengunjung yang hadir ke booth APM juga mengisi borang keanggotaan sukarelawan APM dan turut diberikan brosur berkaitan APM dan tindakan ketika bencana. Terima kasih kepada pihak Kerajaan Negeri Selangor kerana sudi memberi peluang kepada Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM untuk menyertai program Mega Job Fair 2022. Segmen info APM kali ini kami kongsikan kepada anda info persediaan komunikasi menghadapi bencana yang dikeluarkan oleh Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia. Jom saksikan.
Video seorang isteri mendukung suami yang sakit untuk dibawa ke hospital bagi menjalani pemeriksaan kesihatan mengundang perhatian dan simpati warga maya. Video tular ini mengisi segmen apa yang viral minggu ini. Minggu lalu, segmen Apa Kata Anda bertanyakan pendapat pejabat awam tentang kabinet yang baru dilantik. Minggu ini, segmen Apa Kata Anda bertanyakan tentang persediaan dan tugasan APM menghadapi banjir. Saksikan. Okey, bagi mengikuti perkembangan banjir untuk negeri Terengganu yang bermula sejak 9 Disember sehingga 13 Disember pada hari ini, yang mana kita dapat lihat untuk hari ini cuaca semakin baik, yang mana kemasukan mangsa-mangsa ataupun penduduk-penduduk yang terjejas banjir pun mulai menurun, yang mana untuk setakat hari ini data yang kita kutip sehingga pukul 12 tengah hari, yang mana melibatkan 6 buah daerah yang mana juga terdiri daripada 184 mangsa daripada 47 keluarga. Okey, di semua sekali 7 pusat pemindahan yang masih lagi aktif di negeri Terengganu lah. Dan sekarang kita berada di bilik gerakan bencana negeri Terengganu, dan di sinilah kita menggarap segala data-data dan juga laporan serta atur gerak kerja semasa proses pengurusan banjir. Dan untuk makluman juga, alhamdulillah untuk setakat ini banjir di negeri Terengganu ini masih lagi dalam baik dan berkembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kita berada di salah satu PTS sekolah semasa Ambil. Di mana ketika ini kita melakukan laporan bencana banjir negeri Kelantan nomor 022, di mana keseluruhan jumlah masa banjir negeri Kelantan pada ketika ini iaitu 1964 orang, melibatkan 615 ketua PIR, di mana keseluruhan pusat pindah 7 pusat pindah yang melibatkan pusat pindah di Jajah Pasir Mas bagi negeri Kelantan. Dan pada ketika ini cuaca adalah mendung dan paras air Sungai Golok 9.39 liter, iaitu 0.39 liter di atas paras bahaya dan trend menurun. Sekian dulu daripada saya, Lieutenant Muhammad Rahim Sekretariat Pengurusan Bencana Daerah Jajah Pasir Mas. Dalam musim bencana banjir yang melanda negara, pantau anak-anak anda supaya tidak menjadi mangsa banjir. Sebagai penutup, video kejadian musa berkeliaran di Jalan Tut Pahang menutup kapsul APM kali ini. Hanya yang sahih di kapsul APM. Salam hormat dan Assalamualaikum.